Tema bagi kajian ini adalah gender inequality dalam sukan. Manakala tajuk yang telah kami pilih adalah ketaksamaan gender menerusi penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan di Universiti Malaysia Sabah. Seperti yang diketahui, wanita seringkali menjadi subordinate dalam sukan disebabkan oleh keupayaan dan juga pencapaian wanita yang sering dibandingkan dengan lelaki. Penglibatan sukan yang didominasi oleh golongan lelaki sama ada di hadapan atau di belakang tabir secara tidak langsung menyebabkan berlaku ketidakseimbangan gender kerana wanita dikatakan sebagai golongan minoriti dalam sukan. Sebab jika kita lihat pelajar wanita di Universiti Malaysia Sabah ini lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam akademik berbanding sukan atas sebab-sebab tertentu. Misalnya seperti sifat feminin yang tebal dalam diri mereka yang mana tidak suka aktiviti lasak berbanding dengan lelaki. Oleh itu, objektif kajian ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mengenal pasti ketidakseimbangan penglibatan pelajar lelaki dan wanita dalam aktiviti sukan di Universiti Malaysia Sabah, dan yang kedua adalah mengkaji faktor-faktor berlakunya ketaksamaan gender dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki menerusi aktiviti sukan di Universiti Malaysia Sabah. Seterusnya, dari segi analisis dapatan kajian, terdapat 3 orang responden tidak bersetuju dengan keseimbangan gender dalam sukan di UMS. Hal ini karena wanita tidak gemar dengan aktiviti lasak. Selain itu, wanita juga banyak kebimbangan di mana mereka mementingkan sifat luaran. Dengan itu, mereka tidak berminat dengan sukan karena risau terkena sunburn. Pendapat anda, adakah penglibatan pelajar, wanita dan lelaki dilihat seimbang dalam aktiviti sukan di UMS? Menurut pendapat saya yang kita dapat lihat di pusat sukan UMS ini, di mana penglibatan pelajar lelaki lebih banyak daripada pelajar wanita. Jadi situ kita nampak bahwa terdapat ketidakseimbangan lah dalam gender yang bermain di pusat sukan ini. Okey, baiklah saudara Nazrin kita. Pada pendapat anda, adakah penglibatan pelajar wanita dan juga lelaki ini seimbang dalam aktiviti sukan di Universiti Malaysia Sabah? Pada pendapat saya, kalau kita lihat lelaki lebih ramai lah berbanding wanita di Universiti Malaysia Sabah ni. Okey. Jadi mengapakah wujud ketidakseimbangan gender dalam aktiviti sukan di UMS ini antara lelaki dan juga perempuan? Apa yang kita tengok di sini, lelaki memang rata-rata di pusat sukan ni kan. Kita tengok di kompleks tu futsal kebanyakan lelaki, di tempat bola tampar pun lelaki, di ni yang jogging ni kita tengok orang jogging semua rata-rata kebanyakan lelaki. Perempuan pun hanya berapa orang saja. Itulah memang jelaslah nampak lelaki lebih ramai berbanding wanita. Okey, hai Ardila. So, kita start dengan soalan pertama. So, pada pendapat anda, adakah penglibatan wanita dan lelaki dilihat seimbang dalam aktiviti sukan di UMS? Pada pendapat saya, yang saya nampak dia tidak seimbang lah. Okey. Kenapa wujud ketidakseimbangan gender antara wanita dan lelaki dalam aktiviti sukan? Mungkin saya rasa ini pendapat saya kan. Mungkin kalau wanita ni dia banyak dia punya concern, sebab mungkin dia takut kadang-kadang kan ada wanita yang sangat mementingkan dia punya appearance begitu. So kalau ikut sukan kan Soalan yang kedua, mengapa wujud ketidakseimbangan gender antara wanita dan lelaki dalam aktiviti sukan di UMS? Selepas orang bersukan. Pendapat saya, mungkin wanita malu apabila melihat golongan lelaki terlampau banyak di satu pusat sukan. Mereka malulah untuk bersukan. Seterusnya, responden yang bersetuju dengan keseimbangan gender dalam sukan di UMS, yaitu 2 orang bersetuju. Hal ini karena responden mengatakan pelajar wanita dan lelaki
adalah seimbang walaupun peratusan perempuan lebih banyak berbanding lelaki. Tetapi kita boleh lihat di kompleks sukan bahwa keseimbangan gender dalam sukan itu ada. Nisha, oke, di sini saya akan membual kamu dengan 5 soalan. Oke. Soalan yang pertama yaitu, pada pendapat Anda, adakah penglibatan pelajar wanita dan lelaki dilihat seimbang dalam aktiviti sukan di UMS? Pada pendapat saya, kita boleh nampak sepanjang, terutamanya kepada siapa yang selalu melawat ke stadium ni, pelajar perempuan dan lelaki memang setaraf lah, macam masing-masing seimbang. Seimbang? Ya. Oke. Seterusnya, untuk objektif kedua, yaitu mengkaji faktor berlakunya ketidakseimbangan gender dalam sukan di UMS. Responden menyatakan di mana ianya disebabkan sifat wanita itu sendiri dengan kurang aktif dan mereka memilih untuk tetap di bilik apabila waktu reda. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan gender ini berlaku dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki menerusi aktiviti sukan di UMS? Mungkin disebabkan sifat kewanitaan itu ya. Dia punya kewanitaan itu, mungkin sebab itu dorang kurang aktif. Ya, mungkin dorang lebih prefer untuk berada di bilik apabila waktu riadah. Ya. Okey. Soalan seterusnya, pada pendapat anda, wajarkah isu ketidakseimbangan gender ini wujud dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki menerusi aktiviti sukan? Sepatutnya tidak wajar kerana aktiviti sukan ini adalah terbuka untuk semua, di mana lelaki dan wanita berhak untuk bersukan, tetapi disebabkan wujud ketidakseimbangan itu mungkin daripada faktor diri masing-masing lah, di mana ada yang tidak minat untuk bersukan. Soalan terakhir, pada pendapat anda, apakah langkah untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan gender daripada berlaku dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki? Mungkin itu boleh dilihat daripada segi dorongan daripada universiti masing-masing lah, di mana universiti membuat sebarang kempen untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam bersukan. Seterusnya, faktor ketidakseimbangan gender dalam sukan di UMS yaitu kebarangkalian sejak kecil mereka tidak didedahkan dengan kepentingan sukan dan mereka hanya berpikir sukan itu hanya untuk pencarian atlet, serta ada di antara mereka tidak paham mengenai kepentingan sukan dari segi kesehatan mental serta fisikal. Seterusnya, dari segi faktor lainnya yaitu di mana terdapat permainan yang mengasingkan pelajar, di mana setengah game hanya untuk pelajar perempuan dan terdapat game hanya untuk lelaki sahaja. Soalan yang ketiga, apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan gender ini berlaku dalam dua-dua gender ni dalam aktiviti sukan? Kenapa? Apa faktor-faktor dia? Pada pendapat saya, faktor-faktor ketidakseimbangan ini terjadi adalah disebabkan mungkin dorang dari kecil nih dorang tidak didedahkan dengan kepentingan sukan nih. Mungkin orang pikir macam sukan tuh untuk jadi untuk pencarian atlet begitu kan, tapi mungkin orang tidak paham tentang apa kepentingan sukan nih terhadap sesuatu individu tuh untuk dari segi kesehatan fisikal dan mental begitu. Oke. Seterusnya, kamu rasa macam mana? Wajarkah ada isu ketidakseimbangan gender ni wujud dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki menerusi sukan? Bagi saya tidak wajar lah ada ketidakseimbangan tu, sebab perempuan dan lelaki setiap perempuan dan lelaki tu dia ada punya special, macam mana? Ada dia punya sukan begitu. Kalau perempuan ada dia punya sukan begini, lelaki ada sukan begini. Jadi tidak sepatutnya lah ada ketidakseimbangan tu. Okey. Pada pendapat anda, apakah langkah untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan gender ni berlaku dalam kalangan wanita dan juga lelaki? Pada pendapat saya, langkah untuk mengatasi masalah ni
first thing first, dia perlu didedahkan dari zaman sekolah lagi, macam mungkin sekolah rendah, sekolah menengah. Bagi tok orang apa kepentingan sukan ni lah, dia bukan semata-mata untuk jadi atlet begitu. Jadi wanita dan lelaki ni boleh je ikut sukan tanpa apa-apa dia punya kerisauan begitu. Okay, so maksudnya lelaki dengan perempuan ni memang perlu bersukan lah. Sebab macam kita tahu sukan ni dia dari aspek kesihatan sendiri kan. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan gender ini berlaku dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki menerusi aktiviti sukan di UMS? Faktor dia macam saya katakan tadi lah, mereka macam mengasingkan pelajar. Macam orang udah berani kasih, maybe ada setengah game tu orang udah berani kasih masuk pelajar perempuan sebab Itu untuk dikasihkan untuk perempuan. ya satu tuh khas untuk perempuan, satu untuk khas lelaki gitu. Soalan keempat, pada pendapat Anda, wajarkah isu ketidakseimbangan gender ini wujud dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki menerusi aktiviti sukan? Wajarkah? Isu ketidakseimbangan ni, Iya, wajarkah dia berlaku? pada pendapat saya dia tidak wajar berlaku sebab masing-masing maybe dia ada kelebihan masing-masing kan, jadi macam bila dia try benda tu mungkin dia ada bakat dalam main satu sukan tu, jadi dalam secara langsung mereka dapat bergaul dan benda berlaku lah macam perempuan tu main sukan ni, lelaki tu main sukan ni, jadi mereka boleh bekerja sama. Oke. Jika seterusnya soalan kelima, Ya. pada pendapat Anda, apakah langkah untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan gender daripada berlaku dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki? Pada pendapat saya, pelajar nih dorong harus berpikiran yang terbuka untuk menerima pelajar yang gender lain untuk sama-sama join dorang dalam satu sukan tuh, supaya masing-masing lah macam nda Sikap terbuka. ya sikap terbuka supaya dorang rasa selesa antara satu sama lain gitu. Soalan yang ketiga, pada pendapat Anda, apa faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan gender ini berlaku dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki di UMS? Sama juga saya rasa mungkin mereka malu dan tidak suka membuang masa dengan sukan. Mungkin mereka lebih gemar dengan aktiviti lain. Selain aktiviti sukan nih, kamu rasa pelajar wanita nih gemar dengan aktiviti apa? Mungkin dia lebih suka ilmiah, seperti membaca buku dan sebagainya. Soalan yang keempat, pada pendapat Anda, wajarkah isu ketidakseimbangan gender ini wujud dalam kalangan pelajar wanita dan lelaki di UMS? Pada pendapat saya tidak wajar lah. Kenapa kamu merasa dia tidak wajar? Sebab setiap perempuan lelaki itu perlu seimbang lah dalam sosial ya. Soalan yang kelima, pada pendapat Anda, apa langkah untuk kita atasi masalah ketidakseimbangan gender ini? Mungkin dengan mengadakan kempen gaya hidup sehat ataupun mengadakan sukan campuran antara lelaki dan perempuan. Kamu rasa apakah faktor-faktor berlakunya ketidakseimbangan gender di dalam aktiviti sukan di UMS? Pertama yang kita lihat macam itulah sikap perempuan, sikap malu dorang tuh mau pergi bersukan. Sebab tiada kawan dorang pergi bersukan. Lagi satu kalau kita tengok lelaki memanglah ramai. Sebab jumpa sikit siap member bawa terus main, jom main futsal, pergi. Jom ramai-ramai main bola tampar, pergi. Kalau perempuan ni kita tengok dorang ada gap lagi, dorang ada malu dorang lagi. Lagi satu dorang itulah faktor kawan lah juga.
faktor kekurangan kawan lah di ini untuk pergi bersukan. Jadi pada pendapat saudara Nazrin, wajarkah isu ketidakseimbangan gender dalam aktiviti sukan ini wujud dalam kalangan kita? Bagi pendapat saya memang wajar lah. Memang wajar. Kenapa wajar? Sebab kita tengok sendiri macam tadi, lelaki lebih ramai kan daripada wanita. Yalah, kalau lelaki ni dorang stres sikit. Dorang macam mau buat assignment kan begitu. Macam mau buat assignment dorang kawan dulu, member. Oi, tak payah buat assignment dulu tu. Bersukan dulu, kita kasih cergas-cergas. Malam baru kita sambung. Kalau baru kita sambung buat assignment. Bersukan dulu kita. Kalau perempuan ni memang kita tengok lah, memang dorang punya quality dorang buat assignment tu. Dorang mau push dorang buat assignment. Memang dorang lebih kejar tu lah, kita tengok kejar pointer, mau buat assignment, fokus assignment akademik lah berbanding sukan. Seterusnya, lebih ramai lelaki dari wanita karena lelaki lebih suka aktiviti lasak berbanding wanita yang lebih fokus belajar sahaja. Faktor seterusnya yaitu wanita malu apabila melihat golongan lelaki terlampau ramai di suatu pusat sukan, dan ini menyebabkan mereka tidak bergiat aktif dalam sukan di kompleks sukan UMS. Interpretasi data menunjukkan responden mempunyai pendapat dan pandangan yang berbeza tentang ketidakseimbangan penglibatan pelajar lelaki dan wanita dalam aktiviti sukan, serta beberapa faktor yang menyebabkan ketersamaan gender dalam kalangan pelajar lelaki dan wanita dalam sukan di UMS. Hal ini kerana terdapat ketidakseimbangan sukan di antara pelajar lelaki dan wanita menurut beberapa pandangan responden, kerana wanita lebih menjaga penampilan rupa dan kelakuan, serta ada responden yang berpandangan bahawa wanita tidak sepatutnya melakukan aktiviti sukan yang lasak. Namun, ada responden menyatakan bahawa keseimbangan itu ada dalam aktiviti sukan kerana terdapat beberapa permainan sukan yang boleh dimainkan bersama seperti bola baling dan bola tampar. Pendekatan teori yang boleh dikaitkan adalah teori feminisme liberal. Hal ini kerana objektif utama dalam teori feminisme liberal ini adalah membebaskan wanita dari penindasan, stereotip dan bias gender. Dalam interpretasi data dapat dilihat bahawa dalam ketidakseimbangan pelajar lelaki dan wanita dalam sukan adalah disebabkan stereotip yang berlaku, seperti setengah pelajar beranggapan bahawa wanita itu harus menjaga penampilan wajah dan kelakuan. Hal ini kerana wanita beranggapan sukan merupakan sesuatu yang lasak dan memerlukan tenaga yang lebih, seperti sukan bola sepak dan futsal. Oleh itu, stereotip terhadap wanita tidak boleh melakukan sukan dan aktiviti yang lasak, tetapi lelaki sebaliknya. Ini membawa ketidakseimbangan di antara pelajar lelaki dan wanita di dalam sukan. Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan di antara pelajar lelaki dan wanita dalam sukan, responden menyatakan ketidakseimbangan itu berlaku kerana wanita tidak didedahkan jenis sukan yang sesuai semenjak waktu kecil lagi. Oleh sebab itu, sebilangan wanita malu dan ada yang tidak mahu mencuburi dalam beberapa bidang sukan. Faktor ini boleh disokong kerana ada responden yang menyatakan faktor ketidakseimbangan antara pelajar lelaki dan wanita dalam sukan adalah disebabkan pergaulan ataupun faktor sosial. Kebanyakan wanita mempunyai sifat pemalu dan juga tidak mempunyai ramai kawan yang boleh bersukan jika dibandingkan dengan pelajar lelaki yang lebih ramah dan ramai kawan lelaki yang boleh dibawa untuk bersukan. Sintesis, menurut kajian yang dilakukan oleh Hafizah, Surina, dan Noel
oleh golongan lelaki sehingga ia menyebabkan berlaku stereotip maupun diskriminasi gender terhadap golongan wanita. Pada masa ini, kelihatan golongan wanita kurang melibatkan diri dalam mana-mana aktivitas sukan. Hal ini karena golongan wanita sering mendapat sentimen-sentimen yang negatif. Sebagai contoh, Witkowski 2014 menyatakan bahwa masyarakat cenderung menganggap wanita tidak cekap dan tidak memiliki keupayaan yang tinggi berbanding golongan lelaki. Pandangan ini dianggap merendah-rendahkan golongan wanita sehingga menyebabkan golongan ini merasa malu atau tertekan untuk menceburi mana-mana aktivitas sukan. Bukan itu saja, menurut Craig 2012, wanita juga berasa tidak yakin untuk mengikuti mana-mana pasukan campur kerana menganggap diri mereka sebagai punca kekalahan pasukan. Hal ini kerana pasukan yang mengalami kekalahan cenderung mengatakan bahawa wanita sebagai punca dan beban pasukan. Oleh hal yang demikian, golongan ini kebanyakannya lebih gemar bersukan sesama mereka berbanding mengikuti sukan yang tercampur dengan golongan lelaki. Seterusnya kita masuk kepada implikasi dan kesimpulan. Secara rangkumannya, kita dapat lihat bahawa kajian isu gender dalam sukan di Universiti Malaysia Sabah ini dapat dilihat melalui perspektif teori feminis liberal yang melihat kepada stereotip dan juga bias. Sebagai contoh, bagi stereotip, hal ini boleh dilihat bila mana terdapat informan yang menyatakan bahawa sukan-sukan lasak seperti futsal hanya boleh dimainkan oleh golongan lelaki saja. Golongan wanita melihat kepada sukan lasak seperti futsal itu hanya khas untuk golongan lelaki sahaja. Maka secara ringkasnya, peratusan kemasukan pelajar wanita ini lebih ramai jika dibandingkan dengan golongan lelaki. Namun, bagi penglibatan aktiviti sukan di UMS ini, kita boleh lihat melalui pemerhatian dan juga data yang diterima daripada informan, golongan wanita ini kurang melibatkan diri dalam aktiviti sukan di Universiti Malaysia Sabah. Mungkin disebabkan faktor ejen sosialisasi mereka. Sebagai contoh, rakan sebaya mereka, roommate ataupun housemate mereka yang mendorong mereka untuk bersukan. Jika dibandingkan dengan lelaki, lelaki ini mudah mesra dengan persekitaran mereka, terutamanya dalam aktiviti sukan. Dengan itu saya akhiri kajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.